apa yang dijanjikan oleh ketua jurulatih kita ialah antaranya dua benda yang saya boleh sebut ialah dia nak membentuk satu cara bermain ataupun corak permainan yang intensitinya tinggi, pace-nya laju. Betul. Dengan hantaran-hantaran, bukanlah secara orang kata old school ni cara main lah. Tapi ini yang kita harapkan dapat diterapkan. Menulis buku ni dia lain sedikit. Sebabnya kita boleh fokus kepada apa yang kita tahu. Kita perlu tahu skop yang kita nak hasilkan itu, dan kita menulisnya lebih jujur kalau kita tahu bidang tersebut, kan. Jadi benda-benda ni adalah satu, orang kata, dorongan kepada saya lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersua kembali dalam program Ngopi at Channel 10, program Bual Santai, platform terbaru anda. Saya host Abu Bakar Atan, dan di studio Channel 10 pada hari ini kita akan ditemani oleh seorang mantan pensyarah UiTM yang juga merupakan seorang rakan setugas saya sewaktu di unit Sukan TV3, sudah agak lama itu, dan juga sekarang ini beliau merupakan salah seorang penganalisis sukan yang terkemuka di tanah air kita. Tidak lain tidak bukan ingin saya memperkenalkan yang berbahagia Datuk Dr. Pekan Ramli. Apa khabar, Datuk? Khabar baik, ya, Kak. Selamat datang ke studio Channel 10. Sebentar lagi, sebelum itu saya ingin memohon kepada penonton anda di luar sana supaya like, share dan subscribe. Terus saja memberi sokongan kepada Channel 10 kerana banyak lagi penampilan maklumat-maklumat yang menarik dapat kita tampilkan bersama. Jadi, sihat, Datuk, ya? Alhamdulillah. Kita dimaklumkanlah bahawa Datuk ada menulis sebuah buku bertajuk Asas dan Strategi Menjadi Pengurus Bola Sepak di Malaysia, terbitan khas oleh UPSI. Boleh Datuk ceritakan sedikit tentang projek penulisan buku, Datuk Pekan? Inilah saya yang pertama sekali buku ni terbit ataupun disiapkan sewaktu COVID. Waktu COVID 2 tahun tu beberapa buku dapat saya siapkan lah. Sebab 2 tahun tak banyak benda yang kita boleh buat. Kita tak boleh keluar. Tetapi inilah waktu itulah saya gunakan untuk concentrate, untuk melengkapkan beberapa penulisan yang saya dah buat. Ada yang 70%, 80% dah siap. Tapi rahmat pada waktu COVID itulah akhirnya dapat saya memberikan tumpuan untuk menyiapkan beberapa buku lah. Bukan buku asas dan strategi menjadi pengurus bola sepak ni, tapi ada juga beberapa buku lain lah. Ada di atas meja kita ni, boleh nampak. Okey, Datuk, kita akan berbicara tentang, memperkatakan tentang buku-buku, khususnya buku yang bertajuk Asas dan Strategi Menjadi Pengurus Bola Sepak di Malaysia. Tetapi sebelum kita bercakap tentang buku-buku lah, kandungan dan perasaan ataupun persiapan dan cabaran Datuk Dr. Pekan Ramli, kita mulakan dulu sikit, Datuk, tentang pasukan bola sepak kebangsaan kita, skuad Harimau Melaya kita sekarang ini yang berada di selatan tanah air. Datuk, bagaimana Datuk melihat perkembangan skuad kebangsaan Malaysia sekarang ini? Saya mengambil pendekatan positif lah, ya, sebabnya kita tahu bahawa ini skuad yang baru dibentuk oleh Peter Klavowski, kita punya ketua jurulatih, dan juga kita ada CEO baru Harimau Melaya. Jadi saya percaya kalau nak biarkan komen-komen daripada peminat bola sepak, so kita akan dengar macam-macam versi lah. Banyak yang negatif. Tapi kita mengambil pendekatan yang positif lah. Sebab kita tahu bahawa pasukan ini adalah, pada saya, ini bukan misi jangka panjang punya pasukan kebangsaan. Ini misi jangka pendek. Sebab immediate result. Immediate result. Sebab kita nak result yang cepat. Kita nak result yang maksudnya kita layak ke Piala Asia 2027. Peluang terakhir ini. Ada 3 pasukan saja yang akan kita. Nepal, Vietnam dan juga satu lagi apa, tak salah saya, tim apa, lupa satu lagi tu. Tapi rankingnya adalah kita katakan 180 lebih dengan 170 lebih. Maknanya untuk melayakkan diri ke Piala Asia, walaupun tidak lepas di kelayakan Piala Dunia, untuk melayakkan diri Piala Asia pun satu matlamat yang besar untuk skuad Klamowski sekarang ini. Saya tidak nampak bahawa skuad dengan, walaupun kita kata ada berapa 27 pemain yang dipilih ini, nak pedikaikan siapa yang
kenapa dipanggil, kenapa diberi peluang. Sebab kita nak pakai 11 player saja dekat Padang nanti bila lawan Nepal. Dan kita tahu mungkinlah kalau lah dengan Nepal kita tak boleh menang, kita tak saja kita jauh lah. Kita harap tidak begitulah. Kita harap tidak begitulah. Kita ambil pendekatan positif. Harapan sedang tinggi diletakkan ini, Datuk. Ya. Ini ujian pertama. Ujian pertama kepada ketua jurulatih baru kita. Dengan kita nampak struktur pengurusan Harimau Melaya yang kita nampak lebih kata struktur yang begitu orang kata merangsang kita lah untuk melihat hasilnya, walaupun tempoh ni masih lagi terlalu baru, terlalu singkat. Baru berlatih hari Isnin. Baru berapa hari je. Tapi secara skop meluasnya ini macam hala tuju barulah. Formula barulah. Kita semua maklum tentang perkara itu, Datuk. Macam Cik Bakar beritahu tadi, apa yang dijanjikan oleh ketua jurulatih kita ialah antaranya dua benda yang saya boleh sebut, ialah dia nak membentuk satu cara bermain ataupun corak permainan yang intensitinya tinggi, pace-nya laju. Betul. Dengan hantaran-hantaran, bukanlah secara orang kata old school ni cara main lah. Tapi ini yang kita harapkan dapat diterapkan oleh pasukan kebangsaan kita dengan elemen gabungan antara pemain-pemain sini. Ada yang berpetikai kan, mungkin ada berapa orang, 3-4 orang, termasuk pemain naturalisasi yang berumur 30 hampir 40 tahun. Tetapi kita mengambil pendekatan yang positif. Mungkin juga ini peluang yang terakhir juga diberikan kepada mereka. Kalau dah misi kita ke Piala Asia ni gagal, mungkin nasib pemain-pemain ini sudah merupakan ini orang kata dia mungkin tidak akan berada lagi dalam skuad kebangsaan pada masa akan datang. Datuk Pekan dah sebut tadi dari segi pemilihan, selection tepat atau tidak, netizen memang begitu bola sepak di Malaysia ni kan. Jadi masih ada kedengaran bunyi-bunyi itu tak puas hati selection pemain-pemain yang ada sekarang ini. Tak henti-henti juga, Datuk. Contohnya kita sebutlah Nasrul Insha masih berada dalam pasukan, Muhammadu Sumare masih ada. Itu yang disentuh oleh netizen. Mungkin ada asas juga di situ. Ya, saya tak nafikan bahawa netizen kita sekarang ni, netizen yang cerdik pandai, netizen zaman social media ni, mereka juga tahu pasal bola sepak, mereka juga mengikuti perkembangan bola sepak ini, mereka juga mendapat pelbagai maklumat dan juga boleh membuat pelbagai perbandingan, bukan dengan pasukan Harimau Melaya juga, tapi dengan pasukan-pasukan lain di dunia kelab dan sebagainya. Tetapi kita juga perlu mengambil kira bahawa kadang-kadang pandangan kita tidak semuanya betul. Mungkin juga kita kena ambil pandangan secara holistik, dan kita perlu membuat pelbagai pertimbangan lain, dan kita juga perlu mengambil kira bukan pemain-pemain yang terpilih itu mereka tidak ada niat ataupun mereka ni suka-suka saja ataupun mereka seronok terpilih mewakili kebangsaan, tetapi ianya datang dengan tanggungjawab yang berat. Dan mereka juga ada pride yang mereka nak tonjolkan. Sepatutnya begitu. Sepatutnya. Dan mereka juga takkan nak menerima kecaman-kecaman sepanjang mereka berada dalam skuad kebangsaan kan. Mereka pun ada maruah juga. Jadi perkara ini juga tak perlu dipertikaikan sentiasa, tidak perlu dipelekehkan sentiasa. Rizak, yang penting kita dengan Nepal nanti kita menang, tak kira siapa pun yang bermain. Yang penting Datuk Pekan, terima kasih jawapan soalan pertama itu positif, Datuk. Yang penting kita positif dan juga kita harapkan kemenangan ke atas pasukan Nepal dalam perlawanan pertama nanti. Okey, Datuk, mungkin ada cerita bola sepak juga selepas ini, tetapi kita teruskan pula dengan hasil usaha kerja tangan karya Datuk Dr. Pekan Ramli. Dulu 25 tahun dulu kita bertugas bersama. Saya mengucapkan tahniah lah secara peribadi, Datuk Dr. Pekan dah dapat menghasilkan karya buku-buku ini. Jadi bagaimana agaknya Datuk Pekan rasa terpanggil? Kenapa nak tulis buku yang telah dihasilkan ini? Ini penulisan buku ni, Cik Bakar, ataupun dalam bidang penulisan. Sebenarnya Cik Bakar pun hebat dalam bidang penulisan. Sebab saya pun banyak belajar Cik Bakar juga dulu. Sebab tu kita sama-sama dalam bidang editorial ni juga kan. Tetapi sebenarnya kekuatan editorial kita dengan kekuatan penulisan buku ni dia agak berbeza kan. Tapi saya sebenarnya minat menulis buku ni lama dah. Itu sebab saya pun jadi wartawan dulu. Sebab orang kata adalah kita pernah bercerita dulu. Dan sebenarnya saya juga ada satu benda yang saya pegang lah apabila dah habis dengan TV3 dulu.
saya terbaca satu pesanan daripada dulu kita tingkatan 6 kita ada belajar sejarah yang berkaitan dengan ahli-ahli sastrawan kan, antaranya ialah Pramoedya Anantatur. Pramoedya Anantatur ni dia pernah berpesan, dia kata walaupun kita katakan setinggi mana ataupun sehebat mana, secerdik mana pun seseorang itu, tetapi selama mana dia tidak menulis, maksudnya tidak membuat buku lah ataupun membuat kita kata menghasilkan buku lah, menulis tu maksud menghasilkan buku, dia akan hilang dalam masyarakat dan sejarah. Kerana kerja menulis ni adalah kerja ke arah satu keabadian, dikatakan. Jadi saya teringat ni, kalau kita ada bakat, mungkin kita ada bakat, kita pun ada orang kata dalam bidang tersebut. Tapi kita buat skrip TV dulu, televisyen ke majalah ke magazine kan. Ada perbezaannya. Ada perbezaannya, tetapi bila menulis buku ni dia lain sedikit. Sebabnya kita boleh fokus kepada apa yang kita tahu. Kita perlu tahu skop yang kita nak hasilkan itu, dan kita menulisnya lebih jujur kalau kita tahu bidang tersebut kan. Jadi benda-benda ni adalah satu, orang kata, dorongan kepada saya lah. Nak menulis buku. Itu yang pertama. Yang keduanya, rahmatnya Encik Bakar, pada waktu COVID, 2 tahun pada waktu COVID tu, kita tak ada sibuk pada waktu itu, dan itu sebabnya saya dapat menghasilkan beberapa buku lah. Bukan buku Asal dan Sejiji Menjadi Pengurus Bola Sepak ni, juga ada buku yang kita katakan pengurusan acara sukan yang kita hasilkan, yang berjaya mendapat anugerah buku negara pada 2024 dulu. Ini selain daripada beberapa buku lah, dan juga garis-garis panduan, kebetulan saya juga dipinjamkan ke Kementerian Pendidikan Tinggi pada waktu itu. Jadi inilah perkara yang membuatkan Datuk terpanggil. Terpanggil lah untuk menulis. Cuma saya tengok tajuk situ, asas dan strategi untuk menjadi seorang pengurus bola sepak. Nak jadi pengurus bola ke? Ada pernah terlintas ke tu? Tak, ini Cik Bakar, kita sama-sama dulu dalam bidang kewartawan ni. Sebab kita pada era kita dahulu, kita ada pengalaman dan kita tahu bagaimana persekitaran seorang pengurus pasukan di Malaysia ni dengan kalau kita bandingkan di Europe. Kalau Cik Bakar lihat di Malaysia ni sekarang, dulu, kita tengok dulu, ada juga pengurus-pengurus pasukan yang kita kenal. Ada. Hebat. Tempatan. Okey. Ada seperti Datuk Ani Taib. Ya. Kemudian Datuk Satim Diman untuk Selangor. Ya. Dan beberapa pengurus pasukan dari Johor dulu, orang lama. Datuk Sulaiman Makno. Ya, dan kalau boleh Datuk bukan saya sebut sebelum itu juga dulu Supremo Bola Sepak Malaysia, Allahyarham Harun Idris, Datuk Harun Idris, Datuk Ahmad Basri, Datuk Abu Bakar Daud, dan itu semua pengurus. Tapi waktu itu sekarang dah lain dah Datuk. Dulu pengurus, tapi sekarang ada pengurus katakan dah dicuba disamakan dengan pengurus di Liga Perdana Inggris. Jenis pengurus yang mana? Jadi buku Datuk ni menjurus. Dia begini. Itu sebabnya saya tulis buku ni. Sebab pengurus pasukan di negara kita sekarang ni, kalau saya tanya Cik Bakar sekarang, liga profesional yang sedang berlangsung sekarang, berapa ramai pengurus pasukan yang kita kenali? Tak ramai. Tak ramai. Dan saya pun tak tahu siapa pengurusnya. Sebab peranannya terselindung sedikit, atau peranannya ataupun lebih menonjolkan kepakaran jurulatih yang juga menguruskan pasukan. Itu sebabnya buku ini ditulis. Itu sebabnya kita nak memberitahu kepada peminat-peminat bola sepak di negara kita dan juga kepada pengurus-pengurus pasukan bahawa kalau nak kita katakan situasi bola sepak di Malaysia dengan situasi bola sepak di EPL berbeza. Kalau kita tengok dalam konteks ini berbeza. Kalau di Malaysia ni pengurus orang tak pandang. Orang tak perhatikan pengurus ni, ataupun orang tak ambil kisah siapa pengurus pasukan tersebut. Termasuk juga pihak media. Tak ambil kisah pun siapa pengurus. Bila game, mereka lebih mencari jurulatih. Jurulatih lah yang mereka perlukan. Kerana jurulatih lah yang akan bercakap tentang strategi permainan, komen tentang keputusan perlawanan. Tetapi
pengurus pasukan bukan tak cari. Masih ada peranan penting. Sekarang ni kalau bola sepak profesional, wartawan, media lebih mengutamakan mencari jurulatih. Tapi tulisan Datuk ni juga menampakkan bahawa peranan pengurus pasukan bola sepak tu masih lagi penting dan perlu kekal. Ya, ini salah satu perkara yang perlu kita beri perhatian apabila kita mewujudkan liga profesional ni yang peranan pengurus pasukan ini yang langsung tidak diberi perhatian. Even kalau pasukan yang hebat sekalipun dekat negara kita, umpama JDT, kita lebih melihat kepada pemiliknya. Yang kita katakan yang seolah-olah memang dia lah owner, bukan pengurus. Dan selain daripada itu adalah itu bergantung juga kepada mekanisme ataupun organisasi carta-carta, sama ada perlu CEO, sama ada perlu pengurus, jurulatih, ketua jurulatih di mana. Itu sebabnya dalam buku ini Cik Bakar dinyatakan juga sebagai pengurus, kadang-kadang sebagai pemilik ke, adakah kita memerlukan pengurus pasukan, dan sebagai pengurus pasukan pula adakah kita memerlukan penolong pengurus. Jadi ini antara beberapa perkara yang saya sharekan maklumat tersebut. Dan apa juga peranan pengurus tersebut, dan peranan penolong pengurus, peranan ketua jurulatih, dan juga dari segi pengurusan organisasi. Pengurus perlu tahu. Sebab apa buku ini ditulis? Supaya saya berharaplah siapa pun yang berminat ataupun pada masa yang akan datang, kalau kita memperkasakan struktur liga profesional kita, kita perlu melihat peranan pengurus ini penting. Kerana kalau kita tak melihat peranan pengurus ini penting, akhirnya liga profesional kita hanya melihat kepada sudut ketua jurulatih yang mungkin lebih banyak melihat kepada aspek permainan, dari segi strategi, dari segi kita katakan taktikal permainan. Tetapi peranan pengurus siapa dekat situ yang sepatutnya melengkapkan pasukan tersebut kalau kita katakan dalam liga profesional. Umpamanya di EPL, kenapa pengurus pasukan itu dia adalah seorang yang mempunyai real power untuk pengurusan pasukannya. Termasuk coaching teknikal. Dia pun boleh menjadi ketua jurulatih. Dia juga mengambil alih kejuratihan kalau perlu. Tetapi pengurus apabila, di sini? Tapi pengurus kat kita tak boleh. Pengurus kita dah tahu. Keadaan pengurusan kita kat sini dalam buku ini juga dinyatakan. Pengurus di Malaysia ini ada yang dilantik kerana kita katakan kat situ apabila berlakunya perubahan pucuk pimpinan kerajaan, umpama kerajaan negeri dan sebagainya, maka yang diletakkan sebagai pengurus adalah proksi kerajaan negeri yang juga mungkin juga dia esko sukan, dan mungkin juga dia ahli-ahli ahli-ahli yang direstui untuk memimpin pasukan tersebut, dan dia bukanlah orang yang boleh memimpin pasukan itu sepenuh masa. Kerana kadang-kadang kita tahu ada ahli politik yang dilantik sebagai pengurus pasukan ni, dia agak sibuk dengan hal-hal politik dan juga mungkin jawatan-jawatan yang dipegang. Jadi dekat sini di dalam buku ini disebut juga adakah perlu pengurus itu juga tahu peranan dan tanggungjawabnya. Sama ada dia perlu memang dia perlu pengurus, tetapi dia memerlukan mungkin seorang penolong pengurus yang boleh menguruskan pasukan tersebut sepenuh masa. Jadi inilah antara beberapa perkara yang membezakan apa peranan pengurus di Malaysia dengan peranan pengurus di EPL. Dan satu lagi kalau kita lihat di Malaysia ni, kalau pasukan tu tidak kita katakan tidak perform, yang biasanya akan berdepan dengan nasib malang, ditamatkan kontraknya ataupun disingkirkan dari pasukan, ialah bukan pengurus, ialah jurulatihnya. Berbanding dengan kalau kita lihat di EPL, pasukan itu tidak mencapai sasaran ataupun tewas tidak mencapai KPI yang ditetapkan, yang akan disingkirkan ataupun didesak untuk menamatkan jawatan adalah pengurus pasukan. Ini dah keadaan yang berbeza. Okey, dalam dua konteks kita boleh terus berbincang. Datuk khususkan topik ini pengurus pasukan bola sepak untuk landscape bola sepak profesional. Tapi saya nak bawa sikit kita ke bawah lagi sikit. Pengurus pasukan klub-klub di daerah-daerah juga memerlukan pengurus yang berwibawa lah. Mainly ataupun selalunya pengurus-pengurus di peringkat bawah ni mereka perlu
dapatkan sponsorship tracksuit 25 lai, dapatkan duit ataupun ada buat makan-makan dan sebagainya. Tapi itu semua juga adalah ke arah untuk membudayakan bola sepak, pengurusan bola sepak. Ada tak Datuk sentuh perkara-perkara itu? Pengurus di peringkat-peringkat bawahan juga. Kalau kita melihat secara struktur profesional, kalau kita bandingkan secara profesional, kalau kita tengok di luar negara, pengurus itu dia bertanggungjawab menguruskan pasukan, tapi tidaklah secara langsung bertanggungjawab dalam hal-hal untuk membawa masuk, kita katakan penaja, mencari sumber keuangan untuk pasukan. Tidak, tanggungjawab tersebut biasanya tidak diletakkan sepenuhnya kepada pengurus pasukan. Sekarang, tapi di sini landscape kita kalau yang kita perasan, tapi kita lihat, tetapi juga sebenarnya kalau pengurus itu pengurus di perlu EPL membawa sana, masuk, umpamanya pasukan itu cemerlang, secara tidak langsung sebenarnya ia menarik kehadiran penaja juga. Tetapi di Malaysia ini kalau kita lihat dulu pengurus pasukan yang dilantik ada yang terdiri daripada esko-esko kerajaan negeri, wakil-wakil rakyat, dengan keturunan yang ada, dengan apa kita katakan privilege yang dia ada. Dan sebenarnya ini juga secara tidak ada urusan-urusan yang perlu daripada mereka. Urusan yang perlu yang membolehkan ia menjadi satu tarikan kepada pihak-pihak korporat di luar sana, dan juga pihak-pihak yang orang kata berkepentingan dalam sesebuah kerajaan negeri itu turut menyokong sesebuah pasukan tersebut. Jadi ini adalah suasana di negara kita. Kita tak boleh nafikan. Tetapi dalam keadaan sekarang ini saya lihat keadaan menjadi semakin sukar sekarang ini. Menyebabkan banyak pasukan yang berdepan dengan masalah pendanjaan. Kerana mungkin juga kita perlu menyusun kembali, kita perlu menstrukturkan kembali, kita perlu memberkasakan kembali peranan pengurus pasukan yang perlu bergerak lebih profesional dalam setiap pasukan, dan kita perlu tonjolkan peranan pengurus pasukan ini tidak hanya semata-mata kepada jurulatih sahaja. Jadi Datuk masih melihat dan walaupun untuk kehadapan peranan pengurus tu masih lagi pentinglah, ada tempatnya ya Datuk Ya, sebabnya kalau kita lihat tidak begitu menonjol peranan pengurus, sedangkan ia adalah antara kita kata posisi yang utama juga dalam sebuah pasukan ataupun kelab. Saya nak kedepankan tu sikit tadi, soalan itu tadi, bahawa kadang-kadang pengurus yang dilantik dalam keadaan sekarang ni pun masih perlu report to pemilik kelab misalnya, ataupun menteri besar sebuah negeri itu, walaupun sekarang ada FC, ada FA. Jadi pengurus yang membimbing pasukan answerable masih lagi perlu membuat melaporkan prestasi mereka kepada pihak yang atasan, kepada YB misalnya kan, pihak yang lebih atasan. Jadi itu menimbulkan kekangan kepada pengurus itu. Jadi sama ada tugas sebagai pengurus pasukan ada sebagai sumber pendapatan keuangan ataupun tidak, sama ada sukarela. Kadang-kadang kita terperangkaplah di situ Dr. Pekan, sama ada sukarela ataupun ini committed sebagai seorang pengurus ingin menjayakan sebuah pasukan sebaik mungkin. Betul. Itu sebabnya kita menulis buku ni asas dan strategi ini, sebab kita berharap tak kiralah pengurus yang dilantik itu dia adalah proksi kepada kerajaan negeri ke, ataupun dia dilantik disebabkan dia adalah kita katakan wakil-wakil rakyat dan sebagainya. Tetapi yang kita nak tekankan di sini, at least sekurang-kurangnya dia perlu memainkan peranan dia sebagai pengurus. Dia perlu tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan organisasi ataupun pasukan dia. Dia perlu tahu macam mana nak memastikan kedudukan keuangan pasukan ini sesuai dengan pemain yang akan dipilih ataupun pemain import yang akan dipilih. Dan juga dia perlu tahu juga, orang kata dari segi nak memilih ketua pasukan, apa yang perlu dilihat, apa yang perlu orang kata diambil timbang taranya bagaimana, dari segi apa. Dan juga dia perlu tahu juga yang paling penting sekali adalah team talk. Bagaimana dia nak bercakap dengan pemain sewaktu sebelum perlawanan, semasa perlawanan, dan juga selepas perlawanan. Jadi kalau team talk pun dia tak tahu, dia pegang jawatan sebagai pengurus, dia tak tahu nada bagaimana nak digunakan sebelum perlawanan.
nada bagaimana yang nak digunakan semasa perlawanan, semasa telah itu membuktikan masih penting peranan masih itu. penting peranan pengurus ni ya. Jadi dalam buku ni semua disebut. Termasuk yang akhir sekali Encik Bakar dalam buku ni, saya juga orang nampak kenapa saya meletakkan pengurus perlu tahu juga formasi perlawanan. Kita boleh bercakap tentang formasi 4-2-4, 4-4-2, 4-2-3-1 dan sebagainya. Nanti bila jurulatih meletakkan formasi tersebut, pengurus pula mempertikaikan kenapa tak main formasi ini. Berdasarkan pengalaman Datuk Dr. Pekan sendiri, kita tahu yang dari dulu dan mungkin masih ada lagi bahawa keputusan yang cuba dibuat oleh pengurus lain sedikit daripada apa yang telah diterapkan oleh jurulatih. Ada kala membuatkan pemain-pemain juga meluat ataupun tidak mengendahkan pengurus. Jadi Datuk Pekan faham benda ni kan? Ya, benda ni berlaku. Tak suka manager banyak cakap je lah kan dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya manager perlu ada pengalaman, perlu ada tahu, perlu ada pengetahuan. Sebab kita hendakkan pengurus kita sama ada dia tahu dia ni sekadar pengurus saja ke, ataupun keluar bonus ke, dia tukang cari duit aja ke, ataupun bagi bonus perlawanan ke kepada pemain. Tapi kalau dia mampu menonjolkan dirinya ataupun diri dia sebagai pengurus yang tahu bidang tugas dia, tahu perkara-perkara penting sebagai asas sebagai seorang pengurus bola sepak, pemain-pemain akan respect dia. Pemain-pemain akan percaya kepada dia, pemain-pemain lebih menghormati dia dan peranan dia nampak lebih penting. Jangan dia pula, dia dahlah dilantik sebagai proksi dan dia pun tahu dia ini datang dan pergi entah bila waktunya. Jadi dia pun tak ambil kisah pasal pasukan. Jadi sudah pastilah pemain tidak bergantung kepada pengurus. Pemain lebih memberikan tumpuan kepada jurulatih. Jadi baginya yang penting pengurus, dia gajinya, gajinya ada setiap bulan, pengurus ada ke tak ada, dia tak kisah. Jadi ini perkara-perkara yang pengurus perlu melihat ini sebagai satu perkara yang positif dan perlu meletakkan dirinya juga betul-betul ada passion dalam bola sepak bila dia ada pengetahuan sebagai pengurus. Dia bukan orang kata pengurus ada pun tak ada pun tak apa kan. Jadi itulah maksudnya di sini. Tapi memastikan gaji bulanan dan juga kalau boleh membantu mencari dana itu tak dapat tak boleh lari peranan pengurus sekarang ini, apatah lagi dalam senario terkini bola sepak kita lah. Maknanya dia mencari dana tu sebahagian yang besar lah. Untuk kita ni kita nampak macam tu, tapi ia datang secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau saya kata secara langsung, kalau tadi itu pengurus pasukan yang dilantik daripada kalangan proksi-proksi kerajaan negeri umpamanya ada setengah pasukan kita presidennya adalah menteri besar dan sebagainya, dan menteri besar dia tak nak duduk sebagai pengurus pasukan, sudah pastilah dia meletakkan exco-nya sebagai pengurus pasukan. Jadi kita nampak bahawa peranan itu telah pun dimainkan oleh sepuluh manager dahulu zaman yang kita dah sebutkan tadi, Datuk Ahmad Basri, Datuk kita katakan Aini Time. Jadi benda ni Satim Diman. Itu secara langsung, dan secara langsung Datuk Mazlan Harun. Itu secara langsung. Tetapi secara tidak langsung apabila dia memberikan tumpuan, fokus, komitmennya kepada pasukan, dan kita akan dapat lihat pasukan itu mencatatkan kejayaan, ataupun kalau tidak menjadi juara pun pasukan itu berada pada kedudukan yang agak baik, dan akhirnya ia akan menarik kehadiran penaja-penaja ataupun penyokong-penyokong ataupun syarikat-syarikat korporat JLC negeri ke untuk membantu pasukan tersebut, kerana adanya kita katakan kita nak kata dekat sini, adanya orang kata jaminan-jaminan, sokongan yang diberikan itu akan mendapat kita katakan pulangan yang mungkin yang boleh dijanjikan kepada mereka. Jadi sudah tentu harapan Datuk Dr. Pekan Ramli juga buku ni, penghasilan buku ini boleh sampai, boleh dapat difahami, dapat mungkin dihayati juga untuk salah cara-cara di akar umbi untuk membantu kemajuan bola sepak negara kita, pasukan kebangsaan seterusnya. Ya, sudah tentu Encik Bakar. Kalau itu sebab saya katakan kalau mereka berminat tentang bola sepak, ada aspek pengurusan, saya rasa eloklah baca buku ni. Sebabnya
Ini buku ini ditulis bukannya tak ada dalam mana-mana kita nak merujuk mana-mana dalam keadaan dalam konteks amalannya di negara kita di Malaysia ni. Pengurus di Malaysia lain. Acuan Malaysia. Ya, acuan Malaysia. Pengurus di Malaysia lain. Tanggungjawabnya pun lain, berbeza dengan pengurus di EPL dan pengurus di beberapa negara di Eropah dan sebagainya. Jadi basicnya ataupun asasnya memang sesuai lah. Bukan semata-mata untuk pengurus saja. Sebenarnya hal-hal yang ditulis dalam buku ini juga adalah juga sesuai untuk pengetahuan jurulatih. Supaya kalau dia nanti ada pengurus, pasukan masing-masing tahu batasan. Batasan dan juga kita kata sempadan tanggungjawab masing-masing. Sebab pengurus ni kalau saya lah, pengurus bola sepak ni, saya pun faham saya lebih memberikan tumpuan kepada, kalau dalam permainan tu lebih tumpuan kepada memberikan motivasi kepada pemain. Tapi jurulatih ni lebih kepada strategi dan taktikal dalam permainan. Jadi kalau masing-masing faham, jadi senanglah pasukan itu diuruskan. Kita tak maulah pengurus ni bercakap lebih banyak jurulatih. Ada juga perkara ini berlaku. Tetapi kalau di Europe tu memang pengurus lah yang bercakap banyak. Kita tak tengok pun. Kita tak melihat pun dekat dressing room pun orang kata biasanya yang akan bercakap jurulatih lah. Yang biasanya untuk tactical strategi jurulatih, tapi yang akan bercakap memberikan motivasi ataupun keseluruhan punya pencapaian itulah biasanya adalah pengurus lah. Dan pengurus pasukan Liga Super ni melalui tulisan Datuk ni lah kan, maknanya boleh diaplikasikan oleh pengurus pasukan dalam bidang sukan lain? Adakah boleh juga sebanyak? Saya melihat boleh juga kerana kita melihat kepada ada beberapa part di dalam buku ini yang menulis tentang atribut atlet ataupun atribut pemain. Sebagai pengurus kita pun kena orang kata memahami atribut pemain. Kita ada atribut pemain yang positif, atribut pemain yang negatif, ada yang neutral. Jadi kita lihat di sini kita mungkin sebagai pengurus dalam pasukan apa sekalipun, kita boleh menjadikan buku ini sebagai panduan juga kerana atribut itu merangkumi semua karakter yang ada dalam diri setiap atlet kita sebenarnya. Okey, tapi Datuk pun faham kan? Maksudnya ada beberapa senario yang semakin berubah dalam bola sepak Malaysia sambil kita memahami bahawa peranan pengurus itu, tapi ada juga contohlah, kita ambil contoh JDT pemilik, ketua jurulatih, ada pasukan-pasukan lain juga melalui pendekatan lain. Jadi beberapa pendekatan yang berbeza ni tetap memerlukan pegawai yang berwibawa untuk menguruskan sebuah pasukan. Ya, kita nama pun sukan ini adalah sukan acara berpasukan. Sukan bola sepak ni acara berpasukan. Dia tidak boleh seorang saja ataupun one man show saja yang menguruskan satu pasukan itu. Terutama dalam sebuah pasukan ataupun kelab bola sepak, masing-masing ada peranan masing-masing. Tetapi kita tak nafikan ada setengah kelab itu juga mereka melihat kepada pemiliknya. Pemiliknya mereka harus orang kata melihat kepada apa yang dirancang, apakah kita katakan kehendak pemiliknya. Yang lain perlu ikutlah. Tetapi pada waktu yang sama sebagai pemilik juga, saya percaya bahawa seorang pemilik juga harus menghormati setiap personel ataupun jawatan yang ada yang dilantik untuk menguruskan sesuatu kelab tersebut. Tak kira dia jawatan pengurus ke ataupun dia jawatan tukang buat air. Jadi masing-masing ada peranan masing-masing. Jadi dengan integrate ataupun peranan ini dimainkan oleh semua pihak, ia ibarat kita katakan sebuah enjin kereta yang dapat orang kata kita jadikan dia sebuah enjin kereta yang boleh membawa sebuah kenderaan itu berjalan dengan lancar. Jadi tak bolehlah orang kata sebuah kelab yang besar hanya keputusan itu ataupun dibuat oleh kita, walaupun kita adalah pemiliknya, tetapi seorang pemilik tidak mungkin boleh kita katakan membawa satu pasukan itu. Tapi ada cara direct reporting itulah. Ya. Daripada hal-hal pasukan untuk tak diketahui oleh pemilik yang untuk memastikan kelancaran segala mekanisme. Itu sebab dalam buku ini kita tekan di sini sebagai pengurus pasukan dia tahu tanggungjawab dia apa.
Dan kemudian dia juga perlu tahu tanggungjawab penolong pengurus. Ataupun dia pun perlu tahu juga adakah dia perlukan penolong pengurus. Kalau dia tak perlukan, mungkin kerana kedudukan keuangan ataupun kerana dia boleh berkhidmat sebagai pengurus sepenuh masa, mungkin dia hanya memerlukan pegawai yang ada dalam pasukan itu untuk membantunya untuk menjalankan tugas sebagai penolong pengurus. Jadi ini faktor-faktor yang perlu diambil kira. Dan dia juga perlu tahu juga tidak semestinya dari individu yang so-called berkelayakan mampu memohon, ditemu duga mendapatkan terbaik dengan latar belakang akademik yang terbaik misalnya lah. Tak semestinya begitu ya. Tidak semestinya. Boleh Beberapa jawatan tidak semestinya begitulah. Ya. Umpamanya sekarang bola sepak ini jawatan seperti ketua fitness coach, jurulatih kejegasan, dia perlu ada lesen. Begitu juga dengan jurulatih, dia juga ada perlu lesen yang bukan kita yang menentukan lesen tersebut, yang telah ditetapkan oleh sama ada Persatuan Bola Sepak Malaysia ataupun AFC dan FIFA. Dari segi kejuratihan, itu dari segi kejuratihan, fisioterapi umpamanya, kita tak boleh ambil sebarangan orang untuk menjadi fisioterapi. Jadi itu sebabnya kita perlu tahu orang yang macam mana kita nak ambil, cukup syaratnya, dan juga bergantung juga kepada kedudukan keuangan pasukan. Jadi sebagai pengurus kita perlu tahu. Jadi ini benda yang kita kongsikan dalam buku, yang saya kongsikan dalam buku ini, antara asasnya sebagai pengurus yang mereka perlu tahu. Nak melantik ketua pasukan pun bukannya satu perkara yang boleh lantik senang-senang saja. Kita perlu tengok kepada beberapa kriteria, umpamanya dari segi senioritinya, dari segi kita katakan tingkah lakunya, ataupun kita katakan tanggungjawab dia, apakah dia mampu menonjolkan sifat-sifat kepimimpinannya. Jadi ini antara beberapa perkara yang tersebut yang akan menjadi asas kepada seorang pengurus. Kenapa dia pilih pengurus pasukan tersebut? Okey. Ini sedikit soalan yang cepu mas lah bagi saya lah, kerana banyak tahun diperbincangkan, banyak tahun diperdebatkan. Adakah pengurus pasukan bola sepak semestinya ataupun seelok-eloknya datang daripada seorang bekas pemain? Ada pandangan yang sebaliknya mengatakan seorang bekas pemain, walaupun seorang bekas pemain yang pemain handalan satu ketika dulu, kadang-kadang tidak semestinya akan mampu menjadi seorang pengurus yang baik. Jadi kita bercakap tentang pengurus ini, pandangan daripada Dr. Pekan, adakah pengurus yang kita memperkatakan ini sepatutnya perlu datang daripada seorang bekas pemain itu yang terbaik? Bagi saya, jawatan pengurus ini kalau dilantik, seperti mana kalau kita lihat di Europe, memang kebanyakan pengurus-pengurus yang dilantik adalah kebanyakannya daripada bekas-bekas pemain. Umpamanya sekarang kita melihat ramailah Zidane, beberapa pemain lain yang orang kata dilantik sebagai pengurus pasukan kelab Barcelona, Real Madrid dan sebagainya. Guardiola, EPL dan sebagainya. Ramai-ramai. Ramai kan, terlalu ramai lah kalau saya nak sebutkan. Bekas pemain. Bekas pemain. Jadi sebenarnya ini adalah, bagi saya, ia merupakan satu nilai tambah. Satu added value, satu orang kata satu keadaan yang kita lihat sebagai bekas pemain, ia lebih memahami. Dia lebih dekat dengan pemain. Itu kita tak nafikan. Tetapi untuk menjanjikan kecemerlangan, tidak semestinya bagi saya. Tidak semestinya. Tidak semestinya. Untuk faktor yang saya sebutkan memula tadi itu, iya. Tetapi untuk menjanjikan kejayaan, menjanjikan boleh membawa pasukan itu cemerlang, bukan. Banyak faktor-faktor lain. Sebab kita menguruskan sumber manusia. Kita menguruskan pemain. Yang banyak faktor-faktor lain yang perlu kita ada untuk menguruskan sebuah pasukan. Umpamanya yang membawa pasukan Arsene Wenger, umpamanya bukanlah pemain yang kita katakan ternama dahulu untuk bawa pasukan Arsenal berjaya. Begitu juga dengan Alex Ferguson. Tetapi Pep Guardiola, antara pemain terbaik. Begitu juga dengan sekarang yang membawa kita katakan pasukan seperti Real Madrid umpamanya kan. Dan di Malaysia ni juga kita tahu juga, saya pernah bercakap dengan seorang legenda bola sepak di Malaysia, kenapa dia tidak boleh membawa pasukan mencapai kejayaan cemerlang. Dia sendiri beritahu, saya tak boleh lah Tok, dia kata. Saya ni walaupun legend, dia kata, saya
bila bab jadi pengurus pasukan ni memang pasukan tu teruk keputusan dia saya bawa. Saya pun tak tahu kenapa dia kata. Saya memang tak sesuai lah. Jadi pengurus pasukan dia kata. Even saya tak sesuai juga jadi jurulatih. Saya tak boleh jadi jurulatih. Saya tak sebutlah siapa kan Tapi kalau tak silap Datuk Pekan dulu kita pemain legenda kita lah Datuk So Chin An pun pernah, walaupun dia memang nama paling besar sebab kita, tetapi jika diberikan peranan sebagai pengurus ataupun pengurusi, dia tak berapa gemar lah, tak berapa selesa dengan tugasan itu. Lazimnya macam itulah. Ya, itu yang kita kata sebenarnya. Tak semua untuk bersama dalam pasukan lebih itu ada satu nilai tambah. Satu kebaikan, satu keadaan yang memang orang tak akan nafikan apabila bekas pemain itu dilantik sebagai pengurus pasukan ke sebagai jurulatih. Tetapi kita bercakap tentang kejayaan, tidak semestinya dia pemain hebat di Malaysia ke, dia pemain hebat di dunia, bila dia pegang aja pasukan tersebut sebagai pengurus ke, sebagai jurulatih ke, pasukan itu akan cemerlang. Argentina, Maradona pernah jadi pengurus pasukan Argentina dan jurulatih pun tak begitu menjadi. Tidak menjadi. Jadi ini bukan jaminan sebenarnya. Okey Datuk, masih lagi sikit lagi lah tentang buku ni. Bagaimana Datuk rasa ada ruang, ada usaha Datuk untuk memastikan hasil karya tulisan ini dapat sampai menjadi sumber rujukan di pusat-pusat pengajian tempatan kita? Ya, saya mengharapkan sebab sebenarnya buku ini sewaktu saya waktu Covid tu saya di pejabat sedang membuatlah duduk buat tengah menaip kan, ada lagi beberapa peratus yang tak siap tiba-tiba waktu tu naib chancellor UPSI datang berjumpa dengan saya dan buat apa dia kata. Saya kata tengah nak siapkan buku ni. Dia pun tengok bagus buku ni, dia baca bagi kita terbitkanlah, bagi UPSI terbitkanlah ni. Saya kata boleh je kalau nak terbitkan, dia kata kan. Itu sebabnya jadi UPSI adalah sebuah universiti pendidikan, Ustaz Idris. Kita katakan universiti pendidikan negara kita. Jadi bila dia meminta untuk menerbitkan buku ni, saya dengan besar hatilah memberikan kepada UPSI hak itu. Sebabnya kita tahu universiti pendidikan ni dia bukan mudah nak menerbitkan buku sebab elemen pendidikan dalam sebuah buku itu perlu ada. Jadi apabila saya beri kepada mereka, beberapa kali juga kita terpaksa kita merubah sedikit kontennya dalam konteks pendidikan. Jadi buku ini lebih sebenarnya kepada nak mendidik kepada siapa yang berminat untuk menjadi pengurus ataupun menguruskan sebuah pasukan bola sepak dengan panduan-panduan yang ada dan boleh pergi lebih jauh sebenarnya. Cuma saya mengharapkan walaupun pengetahuan itu ada, tetapi kalau Liga Profesional Bola Sepak negara kita tidak bergerak ke arah untuk memperkasakan peranan pengurus-pengurus pasukan ni, ia sebagai template saja. Jadi saya rasa ia tidaklah begitu kita katakan berkesan. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada lagi hasrat nak tulis buku lagi lepas ni tu? Ada. Saya ada beberapa kandungan masih buku yang masih ada. Ya, banyak yang berkaitan dengan media, antaranya ialah panduan orang kata menggunakan sosial media kepada atlet-atlet negara kita. Bila kita lihat banyak sangat kes yang mereka kadang-kadang tidak begitu berhati-hati menggunakan sosial media mereka. Mereka juga perlu tahu bahawa sebagai atlet sekarang ni status mereka adalah status selebriti yang kadang-kadang diorang ingat diorang ni macam orang biasa juga nak post itu, nak post ini, tapi mereka perlu berhati-hati dalam orang kata menghasilkan konten, tak kira lah menerusi Facebook ke, menerusi sosial media, Instagram dan sebagainya. Jadi itu antara beberapa tumpuan saya lah menghasilkan buku tersebut. Baik. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada penganalisis sukan tanah air kita, Datuk Dr. Pekan Ramlee, di atas kesudian beliau meluangkan masa bersama dalam program Ngopi at Channel 10 pada hari ini. Sekali lagi saya ingin mohon kepada anda supaya like, share dan subscribe at Channel 10. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Datuk Dr. Pekan Ramlee. InsyaAllah jangan serik datang lagi ke studio Channel 10. Dengan itu sekian dari saya, Abu Bakar Tan, hos anda. InsyaAllah kita jumpa lagi
dalam Ngopi at Channel 10.